Tuan Yang Ketua, soalan saya nombor 2. Silakan Yang Muhammad Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Jelun bersama dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Padang Terap yang dijadualkan pada 10 Ogos memandangkan isu yang dibangkitkan adalah berkaitan. Seperti ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan telah berjaya menangani penularan COVID-19 dan diiktiraf oleh masyarakat dunia. Maka kerajaan hari ini meletakkan komitmen yang sama penting untuk segera mencerdaskan ekonomi negara dalam memastikan negara kekal kompetitif sebagai destinasi pelaburan yang berkualiti dan seterusnya meningkatkan prestasi perdagangan negara. Pada 5 Jun 2020, kerajaan telah mengumumkan pakej penjana yang memberi penekanan khusus kepada cadangan serta perancangan strategik ke arah menarik lebih ramai pelabur asing dan tempatan pasca COVID-19. Di antara langkah-langkah utama adalah pertama, pakej pengecualian cukai istimewa bagi menggalakkan syarikat asing memindah atau relocate operasinya ke Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai pusat rangkaian bekalan antarabangsa. Yang kedua, syarikat sedia ada di Malaysia yang bercadang untuk memindahkan operasinya di luar negara ke Malaysia akan menikmati 100% allowance cukai pelaburan atau dengan izin investment tax allowance selama 5 tahun untuk pelaburan modal melebihi 300 juta ringgit. Ketiga, galakkan allowance pelaburan semula atau reinvestment allowance tambahan bagi tahun taksiran 2020 hingga 2022 untuk syarikat sedia ada dalam aktiviti pembuatan dan pertanian terpilih yang melaksanakan pelaburan semula. Keempat, penambahbaikan dana pelaburan strategik tempatan atau DISF bagi tempoh 1 Jun sehingga 31 Disember 2020. Kelima, kelulusan lesen pengilangan atau manufacturing license secara fast track melalui platform digital EML untuk industri yang tidak sensitif dalam tempoh 2 hari bekerja. Sebagai contoh, dalam tempoh 2 minggu pertama bulan Julai 2020, MITI telah memberi kelulusan kepada 16 syarikat melalui kaedah fast track ini. Dan yang keenam, penubuhan Project Acceleration and Coordination Unit atau PACU di MIDA untuk mempercepatkan kelulusan dari pelbagai agensi dan pelaksanaan projek pelaburan di Malaysia dalam pelbagai peringkat. Bagi menarik aliran pelaburan asing ke Malaysia, MIDA sedang menilai beberapa cadangan projek pelaburan sehingga Jun 2020 dengan nilai keseluruhan 36.4 bilion ringgit. MIDA juga telah mengenal pasti 433 projek berprofil tinggi dengan pelaburan berpotensi sebanyak 97.4 bilion ringgit dalam memastikan pelaburan yang berimpak tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan manfaat kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, bagi memulihkan aktiviti perdagangan dan melestarikan ekspor, Matrade telah mengambil beberapa inisiatif dan strategi dengan memberi fokus kepada penggunaan teknologi digital di samping membantu syarikat mengurangkan kos promosi ekspor. Ini bagi memastikan syarikat pengeksport Malaysia kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa. Selaras dengan peningkatan penggunaan platform digital ekoran pandemik COVID-19, Matrade telah memperluaskan skop geran pembangunan pasaran untuk menampung kos penyertaan syarikat Malaysia di pameran perdagangan antarabangsa secara maya di dalam dan luar negara. MDG juga menampung 30% kos logistik termasuk pengangkutan dan pergudangan bagi penghantaran produk ke luar negara. Semasa tempoh PKP sehingga 30 Jun 2020, sebanyak 495 permohonan daripada 413 syarikat telah diproses dan geran bernilai 5.09 juta ringgit telah disalurkan. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, Matrade turut menggalakkan syarikat menggunakan platform digital bagi tujuan ekspor melalui program e-trade. Program ini membantu syarikat pengeksport mempromosikan produk dan perkhidmatan ke pasaran global
menerusi penyenaraian di 20 platform e-dagang antarabangsa terpilih. Sepanjang tempoh PKP sehingga 30 Jun 2020, sebanyak 414 permohonan untuk menyertai program e-trade telah diluluskan oleh Matrade. Secara kesimpulannya, kerajaan akan terus memperkukuhkan usaha-usaha untuk memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang berdaya saing dan mempertingkatkan perdagangan bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukris untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Ketua. Seperti mana yang kita tahu, apabila berlakunya COVID ini, ada banyak ketidaktentuan dan pelabur mengambil sikap tunggu dan lihat. Kita menghadapi saingan yang begitu sengit, bukan hanya daripada negara-negara lain yang menarik pelaburan, tetapi lebih khusus lagi dalam daerah ataupun di zon ASEAN ini. Kita juga tahu bahawa Malaysia antara lain menjadi destinasi pelaburan yang menarik bagi sektor perkhidmatan. Dengan adanya pendekatan work from home, apakah yang dilakukan oleh pihak MITI untuk memastikan pelabur-pelabur asing ini tetap memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan? Dan soalan kedua saya ialah bagaimana pula dengan pelabur-pelabur yang telah pun diluluskan permit untuk mendirikan kilang sebelum masalah COVID-19 hari itu, berapa banyak di antara mereka yang telah menarik balik tujuan mereka untuk melabur di negara kita ini? Terima kasih Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Untuk soalan yang kedua, saya akan kemukakan secara bertulis secara spesifik jumlah pelabur-pelabur yang telah mengemukakan permohonan sebelum COVID-19 tetapi ada kemungkinan mereka menarik balik. Namun seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah mengenal pasti 433 projek-projek baru yang mempunyai potensi untuk meletakkan pelaburan mereka di Malaysia dengan nilai sebanyak 97.4 bilion ringgit. Ini dalam proses rundingan di antara Malaysia khusus melalui MIDA bagi memastikan pelaburan yang berimpak tinggi ini dapat datang ke negara kita. Saya juga telah menjelaskan tadi dalam keadaan pertembungan trade war di antara Amerika dan China ini, beberapa usaha sedang dilakukan untuk relocate operasi mereka ke rantau ini khususnya ke Malaysia. Dan beberapa insentif telah pun diumumkan oleh kerajaan dalam penjana bagi tujuan yang berkenaan. Begitu juga persoalan yang pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun tentang apakah inisiatif yang dilakukan untuk memastikan kaedah work from home ini dapat diperkasakan. Sekali lagi seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah meningkatkan usaha-usaha penggunaan platform digital ini ekoran pandemik COVID-19 dan beberapa inisiatif telah pun kita gunakan, termasuk Matrade telah memperkenalkan skop baru dalam geran pembangunan pasaran ini bagi memastikan syarikat-syarikat tempatan dapat mendakap teknologi-teknologi baru ini bagi memperluaskan pasaran mereka bukan sahaja di rantau ini tetapi juga di peringkat global. Terima kasih. Cubaan ketiga. Yang Berhormat paling Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya telah meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah, baling nak ucapkan setinggi tahniah pada kerajaan melalui kementerian Datuk Seri yang telah melakukan terbaik dalam masa usaha kita menangani COVID-19 ini. Soalan tambahan saya, kita semua sedia maklum bahawa Bank Negara telah umumkan bahawa pertumbuhan GDP tahun ini amat perlahan di antara negatif 2% dan 0.5%. Apakah keadaan ini akan berterusan dan apakah langkah pemulihan ekonomi negara dalam kehidupan normal baru COVID-19 ini yang dapat kerajaan lakukan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Kerajaan mengambil maklum tentang pengumuman Bank Negara bahawa pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini memang lembab di antara negatif 2% hingga
0.5%. Sebab itu kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Paguh telah mengambil satu tindakan yang cukup proaktif dengan memperkenalkan strategi 6R ini, iaitu Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize and Reform. Ada 6 strategi yang telah diperkenalkan dan pada ketika ini kita di tahap pemulihan ataupun recovery, dan angka yang diumumkan oleh Bank Negara itu memang satu angka yang dijangkakan kerana daripada 150 negara, daripada 195 negara di dunia, 150 negara mengalami kelembapan pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, sukacita saya berkongsi dengan Dewan Yang Mulia ini bahawa pakar-pakar ekonomi termasuk badan-badan antarabangsa baru-baru ini, termasuk IMF, World Bank dan juga Standard & Poor telah mengemukakan satu laporan yang terbaru bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2021 dijangkakan di antara 6.3% hingga 7.5%. Ini membuktikan walaupun ini merupakan satu unjuran pada tahun hadapan, tetapi ianya menggambarkan tahap keyakinan pelabur-pelabur asing bahawa Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Paguh kekal destinasi pelaburan dunia pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker, soal saya tambahan lagi- satu lagi. saya- Satu saya- lagi kes Pak Felda, boleh. Satu Saya lagi. maaf Yang Berhormat, saya menjemput Kertas Yang putih ni, Berhormat kertas putih. Datuk Haji Jalaluddin untuk soalan tambahan, untuk soalan ketiga. Maaf. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Jelebu nombor 3. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri.